Maaf banyak-banyak. Semua dah menanti, menunggu Dr. Aisha dah berapa lama dah? Seminggu kot kita tunggu kan nak cerita pasal period. Okay, jom. Let's talk about period. Okay, nak tanya Rusli boleh tak cakap dekat I? Suara I boleh dengar tak? I sekarang ni I pasang benda ni pada TikTok. So katakan siapa-siapa nak dengar suara dengan lebih lanjut, bolehlah pergi ke TikTok jika anda ada akaun TikTok. Bagi yang mengikuti saya di TikTok, jika live anda sangkut-sangkut, anda bolehlah pergi melompat ke Facebook. Sebab saya berada di dua-dua alam maya ini. Okay, so Facebook Dr. Aisha apa? Okay, everything ready ya? Okay, tak ada apa-apa kat belakang. Okay, Alhamdulillah cun, kita jalan. So, Facebook Dr. Aisha apa? Klinik Pakar Aisyah. Okay, so itu adalah Facebook page dan juga Instagram adalah Klinik Pakar Aisyah juga. Okay, so thank you so much orang-orang di Facebook dan di TikTok. Okay, both of you are awesome. Okay, so hari ni kita nak bercerita tentang period problem. I would like to switch off the light and see if it is better. I know, cantik girl, can you please switch off the light? I want to see. But you want to use please switch off the light. I want to see whether it's nice or not. Okay. So right now I'm going to talk about period problem. Okay, dekat TikTok kita dah sampai 900 orang dan di Facebook 28 orang saja. Sedihnya, mana pergi 10,000 orang followers Dr. Aisha dekat TikTok ni, dekat Facebook ni. Okay, come. Off. I don't think so. You should on the light. It's too dark, darling. On the light again, mas sayang. Okay, so everything. Okay, so apakah dia problem you all tentang masalah period. Okay. Dr. Aisha nak tanya dekat you all. Okay, so now, okay, before that, Dr. Aisha nak memberi pesanan penaja yang mana live malam ni Dr. Aisha belum plan lagi tahu how it's gonna be. So I will start as it comes, okay? So I will start as it comes sebab Dr. Aisha dah baca dah konten TikTok kan mengatakan yang you all semua ada problem yang sama. Oh my god, everything is about what I know is about period beku sama. The darah that comes out like an ice. Itu dia. Everybody ada cold, shivering blood coming out. Okay. So darah beku-beku dan ketul-ketul. Ada yang keluar macam coklat color. Ada yang keluar warna hitam. Ada yang keluar macam tisu. Ada yang keluar macam A4 paper, ada tak? Macam-macam jenis period blood. Okay, so dekat Facebook, you all tolong share so that semua wanita cantik. Kita tak ada wanita tak cantik. Semua wanita cantik. Awesome dekat Malaysia ni boleh mendengar live Dr. Aisha ni. Okay, so sekarang Dr. Aisha nak tanya. Ni Dr. Aisha nak bertanya ni. Tak mau dengar korang type ni. Dr. Aisha nak bertanya ni. Okay, saya tak mau bongkok sana naik atas sikit. Sat. Okay, this is awesome. Okay, so both adik-beradik TikTok dengan Facebook kiri dan kanan. Itu dia. Okay, so right now Dr. Aisha nak tanya. Ni saya rasakan ni mesti perempuan je penuh dekat TikTok live Dr. Aisha ni. Sebab semua nak tanya pasal problem period kan. Okay, Dr. Aisha nak tanya you all. Boleh tak korang type dekat sana umur korang datang haid? Dr. Aisha nak tengok. The first thing kita nak tahu bila umur kita akhir balik. Ingat ke tak ingat? Sudah terlupakah bila anda dapat period first time? Dr. Cantik, thank you so much. Korang janganlah type tulisan. Janganlah. Okay, 13, 12. Facebook cepat 14, 12, TikTok dan Facebook sedang berlumba-lumba. Ya, itu dia. 10 tahun. Ya, darjah 5. Darjah 5 11 tahun. Yes, 12 tahun. Ya, cepat. Ada siapa-siapa yang dapat period 9 tahun? 9. Okay, I'm getting number 12, I'm getting number 11, I'm getting number 13, number 14, TikTok number 14. Itu dia.
Hui, tak ada ke siapa-siapa dapat period 9 itu dia. Period 7 tahun ada tak? Kita cerita pasal kita lah, nak kita lah kan. Period 15. Paling-paling tua 15. Ada siapa-siapa dapat umur 16 tahun di sini? 1.2K dekat TikTok. Tak ada siapa pun ke yang dapat period umur 16? Umur 17. Okey, umur 9 ada. Umur 9 ni muda sikit sayang. Ni umur 9 ni period yang muda. Tapi tak ada hal kan. Biasanya rata-rata orang perempuan ni, okey, kita punya live dah bermula, dah 1.2K view dekat mana? Dekat TikTok. Okay, let me just record this. Korang kenalah cakap something. Korang cakaplah, "Hi Dr. Aisyah." Sebab Dr. Aisyah nak rekod ni. You cakap, "Hi Dr. Aisyah." Kita cakap, "Hi Dr. Aisyah." Dr. Aisyah tengah rekod. Dah dapat 1.2K dekat TikTok. And also kita dapat 46 saja dekat Facebook. Allah, sedihnya Facebook. TikTok dah menang lah kali ni. Itu dia. Semua cakap, "Hi Dr. Aisyah." "Hi Dr. Cantik. Thank you so much." Sebab join Dr. Aisyah malam ni untuk bercerita tentang period problem. Okey. Kita dah ni. Okay, so korang nampak tadi kan? Umur rata-rata orang perempuan ni dapat haid adalah 10 tahun boleh, agak awal, 9 tahun sangat awal, tapi paling cantik is umur 12 tahun, 13 tahun dan 14 tahun. Okey, tak bermaksud katakan kalau period awak datang 16 tahun tu bermasalah, tak. Kalau period tu datang 17 tahun bermasalah tu, tak. Janji dia datang, jangan dia tak datang langsung. Okey, berbalik pada situasi yang Dr. Tasha tanya, 9 tahun. Jika period anda datang pada umur 9 tahun ataupun 8 tahun, korang berlainan tau. Korang alien species tau. Korang ni geng-geng 9 tahun dan geng-geng 8 tahun. Jika korang datang period umur-umur macam ni, nanti korang menopause awal. Dr. Tasha cakap apa tadi? Kalau umur period kita datang awal, kita pun akan menopause awal. Kalau umur period kita datang lewat, kita menopause pun lewat. Kalau kita menopause lewat tu, kita awet muda lah sayang. Itu je. Dia tak ada apa pun. Bukannya kalau period main awal kita jadi cancer ke apa ke, dok. Kalau kita main period awal, kita menopause pun awal. Sebabnya apa dia tau? Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat owari kita kiri dan kanan. Okey, jom saya bawa datang gambar owari, takut korang terlupa. Dr. Syah cari Ui, banyaknya Lily buat ni. Sat. Duduk sini, nanti korang ingat saya dah lari. There is my uterus. This is my uterus. My daughter gelak uterus. Ni bukannya uterus. TikTok saya slow, tak boleh tengok sana. Facebook laju. Itulah Dr. Aisyah bagi peluang kali ni. Korang boleh pilih mana korang nak. Korang nak duduk kat TikTok pun boleh. Korang nak masuk ke Facebook pun boleh. Hanya Dr. Aisyah tunggu laki saya beli phone satu lagi. Bagi dekat bini dia. Kita mampu, tak apalah. Kita sudah laki, kita belilah kan. Buat apa kita nak beli phone lagi kan. Nanti kita buka dekat IG sekali. So korang melompat-lompat lah TikTok, Facebook dan IG. Ikutlah korang, okey? Kan, itulah Charlene kan. Ada laki kita suruh, oh Charlene cerita pasal apa? Cerita pasal line slow. Saya cerita pasal laki saya. Okay, so this is the uterus. Okay, bukan uterus lah. Uterus. Dr. Aisyah ni jahat kan? Mesti, kan? Isn't it? Anak saya kata saya jahat. Asyik nak habiskan duit laki je. Nanti korang terpengaruh dengan Dr. Aisyah. Nanti korang langsung tak nak berdikari. Semuanya minta husband yang belikan. Bahaya betul.
So nak jadi macam Dr. Aisyah, kita jadi bodoh-bodoh apabila kita berbelanja, ataupun korang nak jadi powerful woman. Lantaklah, suruhlah dia beli untuk kita, betul tak? Tak apalah sekali-sekala. Sekali-sekala menjadi tiap-tiap hari dan menjadi selama-lamanya. That's how we are supposed to be, women. Learn from me. Okay. So, ini adalah rahim. Okay, korang nampak ya? Facebook nampak ya? Facebook. Okay. So, ini adalah uterus kita. Ini adalah ovari kita. Okay. Ovari ni apabila kita duduk dekat dalam rahim ibu, bila ibu kita mengandungkan kita, berapa biji telur dalam 300 ke 400 ribu biji telur sudah tercipta. Okey. Jadi telur-telur ini dah final dah. Dia tak ada lepas budak tu lahir nak tercipta semula. Okey. Jadi apabila sampai umur akil balik, okey, sampai umur akil balik, apa akan terjadi? Telur-telur ini akan menetas. Pup, 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 pup. Jadi katakan, katakanlah 400 ribu tu saya bundarkan jadi 10 kan. Jadi 10 tolak 1 tinggal 9. 9 tolak 1 tinggal 8. 8 tolak 1 tinggal 6. Hui, betul ke? Anak saya dah gelak dah tu. Dia macam tu tau kiraan benih orang perempuan. Dia akan berkurangan mengikut usia kita. Jadi jika anda datang haid awal, maka benih awak pun akan habis awal lah. Itulah cerita dia. So korang faham ke kenapa orang yang dapat period awal akan menopause awal dan orang yang dapat period lewat akan menopause lewat? Kalau faham, tulis sana faham, Dr. Aisyah boleh move on to the next point. Tu dia. Tu dia. Kenapa? Orang tak saya tak boleh nak baca lah korang punya point sebab saya tengah fokus nak mengajar ni. Aduh, thank you. Mata saya tak rabun. Korang tak faham. Okey, dia beza tau dengan lelaki. Tak aci betul. Orang lelaki ni, telur dia yang dung-dung dekat luar 2 biji tu, dia, nak segelak. Dia aktif akan menghasilkan benih all the time. Orang perempuan ni dah fix number dah. Itulah dia perbezaan lelaki dengan perempuan. Benih orang lelaki tu dia sentiasa aktif. Orang perempuan tu dah fix. Allah kata you akan expire pada usia 40, expire lah awak. Lepas tu awak jadi menopause. Umur menopause kita boleh bermula daripada umur 40 tahun ke 55 tahun. Siapa-siapa yang menopause kurang daripada 40 tahun, maka anda sudah premature menopause atau termenopause awal. Dia Dr. Aisyah ikut buku Dr. Aisyah. Dia ada banyak buku lah. Janji kalau menopause lah. Maksudnya dah expired lah dia. Waktu tak boleh mengandung dah. Tu je tak jadi apa pun. Okay. So usia kita, period, Dr. Aisyah ambil sebagai 12 tahun lah. Purata semua orang lah. Purata semua orang 12 tahun. Tahun pertama kita period, okay, korang rasa period korang wajib ke datang tiap-tiap bulan? What do you think? Period you all kena datang every month ataupun tidak? What do you think? Boleh tak kita bagi dia chance terlepas 1 bulan? Ataupun bagi dia chance terlepas 2 bulan? Mai Dr. Syah bagi jawab soalan pada you all. Oh, semua cakap wajib datang tiap-tiap bulan lah. Okay, what about Facebook? Okay, geng Facebook kata tak. Geng TikTok kata ya. Geng TikTok kata tak. Geng Facebook kata tak. Okay, so jawapannya ialah tak. Okay, tak wajib. Kalau anda umur 12 tahun. Dr. Syah nak tanya lah, ada tak siapa-siapa dekat sini umur 12 tahun yang sedang mengikuti live Dr. Aisyah dekat sini? Ataupun budak-budak perempuan yang tak period lagi, adakah yang mengikuti live Dr. Aisyah dekat sini di Facebook ataupun di TikTok? Itu dia.
Tak ada ya. Oh, saya. Okey. So maksudnya ada ya. Budak-budak kecil, adik-adik, anti minta maaf lah kalau anti cakap terover. Okey. Sebabnya anti ni doktor. So doktor ni tak ada perasaan malu. Doktor tiada kemaluan. Okey. Jadi doktor ni semuanya pakai hentam saja sebab doktor tidak tahu rasa malu. Rasa malu saya sudah tertinggal bertahun-tahun dahulu. Sejak saya menjadi doktor, saya tiada kemaluan. Okey. Okey. So dengar ni kena open minded. Jangan cakap, "Yak, siapa benda ni doktor ni cakap." Ini adalah mata pelajaran sains. Okey, korang kat sekolah belajar kan? Mata pelajaran sains. Ni cikgu sains mengajar ni. Okey. Itu dia, okey. Bila dengar, anak saya dah masuk bilik, dia dah tutup pintu, dia dah taruh earplug. Saya tak beli lagi earphone untuk dia. Satu je. Sebelah lagi dia dengar mak dia cakap period, vagina, period. Tak kuasa dia mendengar mak dia. Dia boleh jadi doktor. Dia kata mak dia terpekik, terlolong malam-malam live hari Ahad dengan hari Selasa. Okey. Tu dia. So Dr. Tasha minum air sikit sebelum Dr. Tasha merapu lagi. Okey. So, merapu lepas terlepu pula. Apa aku nak cakap tadi? Okey. Period. Bila kita first time kita dapat period. Okey? Apabila usia kita umur 12 tahun, katakanlah contohnya lah kan, bulan Januari. So anda tak wajib dapat period bulan Februari. Anda tak wajib dapat period bulan Mac. Okey? Tapi bulan April kena haid. Kalau anak kita baru datang haid, untuk tahun yang pertama tu dibenarkan untuk datang haid setiap 3 bulan sekali. Boleh tak kawan-kawan tolong tulis dekat sana? Kalau tahun pertama kita akil balik di Facebook pun tolong tulis kat sana, okey? Datang haid 3 bulan sekali tu okey dah. Kira halal. Tak payah nak takut. Tak payah, kenapa bulan 1 aku dapat period, awak bulan 2 aku tak dapat period, kawan aku elok je. Tu dia. Okey, kalau 3 bulan sekali tahun pertama itu sudah dikira sebagai halal. Tak perlu nak takut. Sebab dia, wari dia, Allah bagilah chance sikit. Baru nak start engine, dia belum lagi power, baru nak masuk gear 1, baru nak mula. Itulah sebab dia baru nak mula. Jadi biasanya budak-budak muda ni tahun pertama period dia jadi kelang kabut. Dia baru on kan, dia pun macam, oh my god, aku nak pergi, aku nak keluar ke, tak payah aku duduk diam ke, oh my god, aku nak keluar sini ke? Kalau pergi sini langsung tak period. Kalau pergi sini terlebih pula period. Jadi period tahun pertama boleh langsung tak datang ataupun terlebih-lebih datang sebab dia confused. Faham ya? Sebab wari tu baru nak bermula, budak perempuan. Tahulah, cuba korang suruh anak korang masuk dapur ke apa ke, tetamu datang rumah, kedok malu-malu, sipu-sipu, tak reti, tak pandai, tak cerdik, betul tak? So sama juga wari dia pun sama, tak cerdik lagi. Dia tak reti nak buat kerja dia elok. Jadi wari dia sama ada akan bekerja seperti normal. Kalau bekerja normal tiap-tiap bulan tu, alhamdulillah. Kadang-kadang dia jadi pemalu, bekerja setiap 3 bulan sekali. Ataupun dia jadi gelabah. Asyik nak bekerja, dia tak tahu nak kerja ke, nak relax ke, nak kerja ke, nak relax ke. So jadi period sampai 2 kali sebulan. Itulah dia ceritanya. Faham ke? So warga Facebook dan warga TikTok, jika anda faham, tolong tulis sana faham. Sambil Dr. Tasha nak minum air, okey? So kita dah cerita dah tentang umur bila kita datang period. Dan nombor 2 ialah tentang macam mana period tahun
pertama. Selepas itu, apabila umur 12 tahun, you all dapat period kan? Okay. So, umur 13, umur 14, umur 15, korang dah kena pandai tau. Jangan buat bodoh-bodoh lagi dah, okay? Pandai, jangan jadi bodoh-bodoh dah. Tak boleh. Start up. Okay, buck up faster. Jangan jadi lazy, jangan jadi bodoh. Start your work correctly. On, okay. So, Owari, on you punya kerja. Jangan jadi stupid dumb or bodoh-bodoh anymore. So, apabila umur 12 tahun sahaja, anda dibenarkan menjadi bodoh-bodoh. Tetapi, apabila anda masuk umur 13 tahun, umur 14 tahun dan umur 15 tahun, Dr. Aisyah expect Owari dah lebih cerdik. Apabila Owari dia lebih cerdik, maka dia kena datang period daripada antara 21 ke 45 hari sekali. Dah faham ke apa yang Dr. Aisyah cakap ni? Kalau korang tak bertanya soalan dan korang fokus pada apa yang Dr. Aisyah cakap, semua jawapan korang akan terjawab. Bagi mereka yang sibuk bertanya soalan, doktor itu betul ke ni betul, korang tak fokus tau. Penat saya buat kelas tau. Fokus je lah apa benda saya nak cakap. Okay. So, tahun pertama, Owari awak tu bodoh-bodoh. Tak pandai, bangang sikit. Jadi, dia dibenarkan untuk membuat kesilapan. Maka, period boleh datang 3 bulan sekali ataupun 1 bulan 2 kali pun boleh. Janji jangan hilang banyak darah. Okay. Just because Dr. Aisyah dah cakap, oh it's okay, janganlah pergilah jumpa doktor juga kan. Anak kita kan, pergi jumpa doktor jugalah. Wih, penting awak nak pergi jumpa doktor. Awak-awak akhir balik ni kalau period tak datang tiap-tiap bulan, pergi jumpa doktor. Mungkin ada benda lain yang dia nampak. Okay. Ini Dr. Aisyah bagi general knowledge supaya korang tak panik. Okay. Lepas umur 12 tahun, kita bagi setahun untuk Owari kita jadi bodoh-bodoh. Umur 13, 14 dan 15 dia dah kena jadi cerdik dah. Dah kena buat kerja rumah, dah kena pandai basuh baju, dah kena pandai sidai kain, dah kena pandai mop rumah. Betul tak anak kita? Umur 13, 14, 15 dah kena pandai kan? Jadi Owari pun dah kena cerdik. Betul tak you all? You all jaga anak you all macam tu kan? Kalau tak pandai kita ajar dia sapu, tak pandai kita ajar dia mop kan? Sebab kita nak train anak kita nak jadi mop kan, nanti besar-besar nanti, ya ataupun tidak. Kalau ya tulis sana, ya. Dr. Aisyah nak tengok dekat Facebook pun tulis sana, ya. Betul lah sebab Dr. Aisyah ajar Dr. Aisyah lagu tu. Wajib kan anak perempuan nak darah kena jaga, betul ya tak? Kan? Betul kalau ya. So, samalah juga Owari kita ni pun, kita bagi dia chance 1 tahun je. Chance tau. Lepas tu, rotan. Buat kerja. Jangan cakap malas. Bilik jaga. Cuci tandas. Sama. Owari kita pun dah kena pandai untuk bekerja. Okay? Setiap 21 hari datang period. Setiap 24 hari datang period. Setiap 28 hari datang period. Setiap 30 hari datang period. Setiap 45 hari datang period. Sebab dia tengah belajar untuk mendapat kitaran yang betul. Jadi kitaran haid yang betul adalah antara setiap 21 hari ke 45 hari. Faham ke? Adakah Dr. Aisyah sudah menjawab soalan? Okey, bagus ni adik ni tanya doktor, macam mana saya nak kiri kitaran haid ni? Apa benda Dr. Aisyah cakap ni? Okey adik, kitaran haid kita nak kira dia macam ni. Kita jangan ikut kalender Mak Saleh tau, yang 30 hari, 31 hari. Nanti korang sampai bila-bila, sampai korang menopause masuk kubur pun korang tak reti nak kira. Okey? Kitaran haid kena ikut kalender haid kita. Okey? Contohnya, okey,
Fokus, Dr. Asha nak ajar kitaran haid. Learning sekali je nak ajar. Tak nak ulang-ulang dah. Tak mau ulang-ulang dah. Okey. Kitaran haid. Okey. Contohnya, daripada 1 hari bulan 1 ke kitaran haid yang seterusnya. Okey, nak terang macam mana ni? Macam mana Dr. Asha nak terang? Macam mana Dr. Asha nak terang? Okey, ni dia. Okey, ini haid you bulan Januari. Okey, ini haid you bulan Januari lah. Marker pen. Where are you marker pen? Okey, this is your... Saya nak... tapi saya tengah ada fokus Facebook, so I tak boleh nak ni. Okay, never mind. Okay, you see. This is your January. January punya haid. 1 hari bulan 1. 1 hari bulan 1. Lepas tu, korang period berapa hari? 1 hari bulan 1, 2 hari bulan 1, 3 hari bulan 1, 4 hari bulan 1. Jangan guna app. Kita kena pandai guna otak kita, sayang. Jangan guna app. Kita guna app jadi malas. Okey, ulang balik. 1 bulan 1, 2 bulan 1, 3 bulan 1, 4 bulan 1 dan 5 bulan 1. Korang nak 7 hari okey? 6 bulan 1 dan 7 hari bulan 1. Okey. So 1 bulan 1 sampai 7 hari bulan 1 kita punya haid kita. Selepas tu korang korang pun bolehlah solat dekat sini. Betul tak? Korang boleh solat. Tiba-tiba 29 hari bulan 1 korang period balik. Okey? Faham ya? 1 hari bulan 1 korang datang haid hari pertama. Selepas tu bulan yang bukan bulan, haid yang seterusnya adalah pada 29 hari bulan 1. So nampak tak macam mana aku boleh dapat haid 2 kali sebulan ni? Alamak, aku nak mati ke? Oh my god, aku nak dapat kanser ke? Oh tidak. Berapa ramai macam ni yang terkejut period datang 2 kali sebulan? Kalau ya cakap saya terkejut kalau period saya datang 2 kali sebulan. Sebab you ada panik. Bukannya patutnya period kena sebulan sekali je ke? Awak pula aku datang 2 kali sebulan ni. Aduh, panik aku. Sebabnya apa tahu? Okey, mai Dr. Asha lekat benda ni kat sini. Yuhu, okey. Because you see, 1 hari bulan 1 period kita datang. Seterusnya, period yang datang adalah 29 hari bulan 1. Okey, jom kita kira. Antara 1 bulan 1 ke 29 hari bulan 1 ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So sehari sebelum period yang seterusnya ada jumlah dia berapa hari? 28 hari. Jadi kitaran haid anda adalah setiap 28 hari anda akan mendapat period. Itulah caranya nak mengira kitaran haid. Jadi kitaran haid untuk adik-adik yang baru dapat period first time dalam hidup dia apabila dia berusia 12 tahun, kitaran haid dia boleh daripada 20. Merata-rata aku conteng ni. Tunggu sat. Kitaran haid dia tu dah tu conteng betul terbalik pula tu tak apa-apa aku ni. Okey. Jadi kalau dia first year umur dia 12 tahun kan,
dia dibenarkan untuk jadi bodoh-bodoh. Tadi kan ingat tak Dr. Aisyah cakap dia boleh jadi bodoh-bodoh? Daripada 21 hari ke setiap 90 hari. Korang dibenarkan jadi bodoh. Okay, untuk the first year. Selepas tu, umur 13, 14 dan 15, kitaran haid tu dibenarkan untuk dia tak boleh jadi bodoh dah. Dia kena pandai ya. No. Cannot jadi bodoh. Jangan bagi alasan tak reti nak sapu rumah. Jangan bagi alasan tak reti nak cuci toilet. No, I'm not going to take it. So your height must come antara 21 hari ke 45 hari. Korang faham ke? Kalau yang ada buku nota tu, korang tulislah. Okey. Jadi, selepas 3 tahun. Okey, maksudnya umur korang 12. Bila umur 12 tu boleh dibenarkan jadi bodoh. 13, 14, 15. Baik umur 15, Owari dah kena pandai dah. Umur 16 tahun, haid korang kadang-kadang dulu Dr. Aisyah belajar dalam buku-buku dulu dia kata 24 hari paling kurang. Kalau 21 tu tak betul dah. So Dr. Aisyah akan ambil sebagai setiap 24 hari ke setiap 35 hari. Sampailah korang menopause. Faham ya? Awal-awal tu boleh, terlalu pendek boleh, terlalu panjang boleh. Lepas tu bila dia pandai sikit kena 21 ke 45 hari. Bila dah pandai, dah jadi anak dara, dah boleh kahwin dah. Period kena setiap 24 hari ke berapa hari? Tulis sikit sampai 35 hari. Inilah dia kitaran haid yang normal. Faham ke? Terpekik, tolong Dr. Aisyah kat sini mengajar anak Dr. Aisyah cuci toilet lah, cuci rumah lah, cuci pinggan lah. Tu dia. Okey, warga TikTok pun, warga Facebook pun faham ya. Inilah dia kitaran haid yang cantik. Okey. So kita dah belajar dah umur pertama kita dapat haid dan kita sudah belajar kitaran haid dia. Okey, jadi beri peluang kepada owari anda untuk matang. Okey, jadi apabila anak kita awal-awal bila dia masuk umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun tu, owari ni baru mula-mula nak bekerja. Jadi mungkin tak ada pun telur yang menetas, dia mungkin tak subur. Okey, kalau anak awak kahwin umur muda, mungkin dia tak mengandung sebab period tu baru nak start enjin, baru nak mula. Jadi mungkin dia tidak mengandung. Apabila dah sampai umur 16-17 tahun, dah warm up, dah pandai kan, dah cuci toilet semua dah pandai, time tu lah baru boleh mengandung. Sebabnya orang dia dah pandai, jadi dia boleh menetas-netaskan telurnya. Maka time tu apabila membajak, menabur benih, membajak sawah, semua tu dapatlah baby. Faham ya? Itulah dia. So Dr. Aisyah dah cover dah bab pertama. Okay, next one Dr. Aisyah nak move on. Pasal warna pelangi darah haidku. Okay, Dr. Aisyah nak tanya pada korang. Warna haid korang ni, warna apa? Type kat sana boleh tak? Warna coklat ke, warna hijau ke, warna kelabu ke, warna pink ke, warna maroon ke? Type sekarang. Macam-macam soalan Dr. Aisyah dapat tentang warna darah haid kan? Okey, warna merah, semerah padi. Tu dia, merah-merah. Orang Facebook, warna period warna apa? Cepat-cepat Dr. Aisyah nak tengok. Orang dekat TikTok ni 1.3,000 followers sedang ikut dekat TikTok. Dekat Facebook, Alhamdulillah ada 67 orang. Tapi jika you all share, you all boleh melawan tau TikTok ni. Diorang ni 1.3k tahu tak? Orang TikTok ni hebat. Wow. Tu dia. Merah, coklat. Merah, coklat, hitam. Dekat sini ada tak warna pelik-pelik sikit? Warna merah, coklat, coklat, merah, merah, coklat, coklat. Aku beli coklat kan nanti kan? Merah gelap. Okey, rata-rata semua wanita
akan mendapat darah haid yang berwarna merah. Okey, so jika darah haid kita berwarna merah, maka itu adalah normal. Dia kena darah haid yang berwarna merah ke merah gelap. Okey, gelap macam hati ayam lah korang katakan tu. Dia kena merah gelap. Itu adalah normal. Okey, dah tahu Jika darah haid warna dia hitam, normal tak? Doktor saya nak tanya. Selama ni kan mesti korang pernah dapat darah haid warna hitam. Terkejut, wow, Allah, kenapa dekat pad tu warna hitam? Pernah tak dapat warna hitam? Takut dibuat orang lah katakan, takut saka masuk ke apa ke, ada tak? Darah kotor, darah memanglah kotor. Mana ada darah bersih? Apalah korang ni, darah memang kotor. Memang namanya pun darah kotor. Pernah kan? So jika anda dapat darah yang berwarna hitam, bukannya darah hitam tu darah kotor, darah merah tu darah bersih. Apalah korang ni, merah ke hitam ke apa, warna apa memang semua darah kotor. Dah nama pun darah kotor kan? Itulah dia. Warna hitam itu tiada masalah. Okay, it's okay. Darah haid kita dibenarkan untuk jadi merah terang, merah gelap dan warna hitam. Akhir-akhir nak habis period tu, dibenarkan untuk menjadi coklat-coklat kekuningan. Itu dia. Warna-warna darah period ke merah, merah gelap, hitam, coklat dan light brown. Itu dia. Okey, dah belajar warna-warna normal darah. Okey, faham Faham ke tidak faham? Ada siapa-siapa dapat warna biru ataupun warna hijau, korang kena pergi jumpa doktor sebab itu tidak normal. Dun. Itulah dia sih. Itulah dia. Faham ya? Okay, the next one. Ketul. Adakah, dia nak ulang balik. Kau tak faham ke? Tolong type. Warna-warna darah yang dibenarkan dah bagi seorang wanita adalah warna merah, merah gelap, hitam, coklat dan kuning. 5 jenis warna darah. Jika darah anda keluar warna putih, anda kena tukar nama anda ke apa? Jika anda darah warna putih, tukar kepada siapa? Siapa dapat dulu? TikTok atau Facebook nak tengok? Korang teka betul ataupun tidak? Jika darah anda berwarna putih, Masuri, yes. Anda kena jadi Masuri. Tukarlah nama anda ke Masuri. Okey. Itulah dia. Okey. Jika anda berdarah putih, anda automatik jadi Masuri. Keturunan ke-7 Masuri ataupun ke-8 ya. Anda sesat jadi keturunan dia. Okey. Tu dia, sampai bila pun korang takkan boleh lupa cara Dr. Aisyah mengajar warna-warna periodku kan. Kalau korang lah kan, ada cikgu sains macam Dr. Aisyah dulu. Saya rasa confirm korang jadi doktor semua, betul tak? Mesti cikgu sains korang boring nak mampus time sekolah dulu kan. Kalau ada cikgu sains macam Dr. Aisyah ni, pelamak, semua jadi doktor, betul tak? Tak payah revise, otak masuk, masuk info. Betul ke tak? Mesti SPM A++++. Kalah Dr. Amalina tu, betul tak? Dr. Aisyah je hebat lagu ni. Itulah dia. Kalau Dr. Aisyah boleh mengajar korang dengan macam hebat, imagine kalau you jumpa Dr. Aisyah dekat klinik face to face, settle masalah korang. Balik daripada bilik Dr. Aisyah, oi logo, aku ingat aku the keso tadi. Itu dia.
Ni kalau Dr. Aisyah mengajak korang live pun macam ni punya hebat. So, korang sakit, pergi cari doktor yang bagus. Okay, setuju ataupun tidak? Itulah dia. Okay, so jom kita sambung topik yang seterusnya. Ketul. Korang datang ke TikTok live Dr. Aisyah sebab nak bincang pasal ketul dan beku, betul tak? Jika betul tulis sana betul. Okay. Kalau Dr. Aisyah buka klinik kat KL, korang tak tahu ke saya ni pemalas number one lah. Saya masuk klinik pun pukul 11.30 pagi. Balik pun, patient ada ke tak ada ke? Jom cepat tutup, taruh sign close, jom lari balik. Weh, aku nak rehat. Saya macam tu punya doktor lah. Doktor pemalas, tahu tak? Saya punya patient limited edition je, tahu tak? Saya takkan ambil ramai-ramai. No. Sebab I want to take care of my beauty and my mental health. Kalau nanti I bekerja keras, I guna otak and banyak-banyak, nanti I rosak you. Itu dia. So, Dr. Aisyah ni, kat Langkawi pun buka ikut timing, ikut suka. Orang nak saya kerja kat KL, kat Johor. Pergi lah. Takkan punya lah. Hello. No. You bercakap dengan doktor yang sangat malas dalam dunia. Tapi doktor yang sangat pandai. Pandai dan malas boleh tahu, ngam tahu. Pandai dan malas kadang-kadang dia ngam tahu. Dia tak semestinya pandai dan rajin. No. Pandai dan malas itulah gabungan saya. Minta maaf tak boleh tanya. Okay, korang kena dengar je. Betul korang gelak lah banyak-banyak. Okay. Okay, so the next question is going to be about ketul. Okay. Dr. Aisyah nak tanya. Satu cup ni berapa kuantiti dia? Masuk air, buat apa? Ni nak tanya ni, jom serius. Satu mug ni I beli dekat Rams Collection depan klinik I tu. Kalau saya tuang air, berapa? Okay, 250 ml. Bukan 300. Okay, setengah orang cakap 200, setengah cakap 250. Okay, jom. Okay, let me go and take the sukatan untuk beras. Wait, Okay, ini adalah sukatan untuk beras. Okay, ni yang kecil ni. Okay. So, dia paling tinggi dekat atas ni, dia tulis sebagai 160. Dekat sini, separuh ni dia tulis 80. Okay, ni. Doktor, tudung tak, dia tak boleh. Bila letak kat tudung, dia tak puas bercakap. Saya kan nak menjerit. Tak tahu ke saya suka menjerit? Mari saya letak kat sini. Mahal pula tu mic ni, jatuh kan tak ada orang nak ganti. Mahal nak mampus mic ni. Okey ke? Mendengar ke? Dengar tak suara saya? Bolehlah saya minum kopi. Kalau dengar ke? Kalau dengar cakap dengar. Tu dia. So tak dengar. Itulah kata tak dengar. Kalau saya taruh tak kuat kan. Dia kena depan mulut. Dia nak kena menjerit. Siapa-siapa yang sedang mendengar live saya menggunakan earphone korang, bersedialah untuk earphone korang, untuk eardrum korang meletup malam ni. Sebab Dr. Aisyah tak reti nak tune rendah tau. Saya ni tune maksimum sahaja. Okay, tak pandai untuk tune rendah. Okay, so saya nasihatkan cabutlah. Tu satu rumah dengar, betul tak? Cabutlah you all punya earphone. Kalau korang jadi pekak, jangan salahkan saya. Saya dah warning awal-awal, saya ni kaki menjerit. Okay, jom. So, ini adalah, mana ni? 80. 80. Okay. Setiap bulan. Okay, jom. Kita dengar. Okay. So, setiap bulan, period kita 5 hari ke, 7 hari ke,
Dia kena darah haid yang keluar dari badan kita banyak ni sahaja. Faham ya? Berapakah jumlah normal darah haid yang sepatutnya keluar dalam masa 1 minggu itu? Paling-paling pun 80 cc. 50 ke 80 cc. Bukan 1 hari. Untuk 7 hari. Okey? Faham ya? Bukan untuk 1 hari. Jumlah semua tu. Jadi, jika anda 1 hari, korang kena tukar pad sampai 10 pad. Korang rasa normal ke tidak? Korang rasa normal ataupun tidak? So, kalau sampai tertembus pad anda tu, oh my god, where is it? Kalau sampai tertembus pad anda, maka itu tidak normal lah sayang. Okay, come. 1 minute Dr. Tasha, saya tak ingat dah nombor-nombor ni sebab saya kan dah tua. So saya membaca untuk anda. Mai, saya tunjuk dekat awak kat mana aku baca benda ni. Menstruation. Tunggu sana. Mai, I tunjuk dekat korang jumlah dia. Tak kata sebelum Dr. Tasha bermula bercakap ni, tak jumpa lah. Kita tengah buat live ni tak jumpa. Dia sepanjang-panjang period kita paling-paling pun 100 mil sahaja. Jangan lebih. Jadi apabila anda keluar darah haid berketul-ketul, maka itu tidak normal. Okey? Itu tidak normal. Okay. Jadi, korang imagine lah. Kalau keluar 50 cc sehari, kali dengan 10 hari habis 500 cc darah hilang. Mampus weh. Tak boleh lah. So 50 ke 80 cc 1 minggu tu. Setiap bulan korang berdarah 50 cc ke lah. Dekat 80-100 je maksimum. Jangan lebih daripada tu. So bila korang keluar darah berketul-ketul ataupun darah beku, itu bermaksud darah tu bila dia tak keluar daripada kita punya rahim ni, kalau dia keluar on the dot, apabila rahim kita mengeras, darah tu keluar, dia akan keluar sebagai darah yang merah gelap. Tetapi kenapa dia keluar berketul tu adalah, nombor 1, dia darah tu berkumpul dekat dalam, lepas tu bila dia kruk macam tu, keluar banyak-banyak. So dia tak keluar full tau time dia mati tu. Dia kumpul dulu lama sikit, bila rahim kita mengeras, dia keluar. Itulah dia keluar darah haid berketul sebab dia duduk lama dah dekat dalam rahim kita. So korang faham ya? Faham ke? Kalau faham, tulis sana faham. Inilah dia rahsia kenapa darah haid kita berketul-ketul. Okey, nombor 2, kenapa? Sebab dinding rahim kita tebal sangat dengan darah haid. Okey, jadi apabila tiap-tiap bulan, dinding rahim kita pun tak boleh tebal sangat. Okey, so kalau dia sudah menebal dan dia sedang keluar ketul-ketul, so korang kena buat apa? Korang kena duduk di rumah atas katil menangis ke apa? Korang buat apa biasanya? Kalau keluar darah ketul-ketul, leganya keluar darah ketul. Semua darah kotor sudah keluar daripada badanku. Adakah itu jawapan anda? Bila keluar darah ketul-ketul, korang buat dono selama ni? Berapa orang pergi klinik, berapa orang tak buat apa-apa sebab dia rasa benda tu normal? Okay. So, bila korang keluar darah ketul-ketul, dia macam pipe bocor tau bila kita period. Kan? Dia macam pipe bocor tau. So, bila dia tak berhenti, nanti korang akan hilang banyak darah tau. Bila kita hilang banyak darah kan, dia akan jadi apa? Kita akan jadi anemia. Anemia tu adalah satu
Anemia tu adalah satu istilah yang mana tak cukup darah. Okey, so apakah tanda-tanda anemia? Nombor satu, kita keletihan. Nak bangun pun tak larat. Bukan sakit, letih. Boleh tak tolong type dekat sana? Nombor satu is letih. Nombor dua, jantung kita dup 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 dup. Kita tak buat apa pun, kita tak lari, tak exercise pun macam Dr. Asha pagi-pagi dah dup 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 dup. Okey, nombor dua. Nombor tiga, bangun sikit je macam, alamak, nak pitam dah, nak jatuh dah. Okey, yang tu yang ketiga. Yang keempat, susah nak nafas. Yang kelima, sebelum ni boleh buat semua kerja, lepas ni tak boleh nak buat dah. Itulah dia tanda-tanda anemia. Sebab apa? Sebab kita duk hilang darah time period. Jadi korang kena pergi jumpa doktor. Doktor akan buat apa? Dia akan nombor satu ambil tekanan darah. Sebabnya apabila darah haid kita keluar banyak sangat, tekanan darah kita boleh jatuh. Kalau darah keluar banyak sangat, sampai tinggal 6 hemoglobin, you boleh dapat serangan jantung tau. Seram tak info baru ni? Kalau HbU turun sampai 6, boleh dapat heart attack dan mati. Tu dia. Itulah dia bahayanya anemia. Sebab darah hilang. So korang pun buat donor dekat rumah. Sekejap So, kita akan kehilangan banyak darah. Selepas tu, sekejap. Selepas tu, apa akan jadi? Okey, apa akan jadi? Kita akan rasa letih, lesu, anemia, okey? Dan kita akan jadi sangat letih lah macam tadi tu. Jadi sebab tu penting kena pergi ke klinik untuk jumpa doktor. So doktor akan buat apa? Nombor satu, dia akan tengok dekat bawah mata sini. Dia akan tengok merah ataupun tidak. Kejap Okey, sorry interrupted tadi, Dr. Asha kena jawab message. Okey, so sekarang ni, bila tadi Dr. cakap apa? Anemia. So apa akan jadi? Apa akan terjadi bila darah kita hilang dan kita akan dapat anemia. Kita akan mendapat anemia. So bila jadi anemia, benda itulah yang bahaya pada badan kita. Okey, bila kita dapat anemia, itulah yang membahayakan pada nyawa kita. Jika kita nak period sakit segugup tu, is not a problem. Bila dia sampai pada anemia, maka benda tu akan membahayakan nyawa kita. Sebab tu kena pergi jumpa doktor untuk ambil tekanan darah, bagi doktor tengok mata. Dan kadang-kadang jika doktor rasa nadi tu laju sangat, okey, lepas tu tekanan darah tu rendah, maka doktor akan cakap, puan, saya rasa saya kena hantar puan pergi hospital.
hospital. Sebabnya anemia, HB dah low. Okey? Jadi bila HB ni low, benda ni boleh memudaratkan badan. Jadi puan-puan dekat luar sana, katakan kalau anda hilang darah banyak sangat, maka anda kena pergi jumpa doktor di hospital supaya mereka boleh detect yang anda ada anemia. Lepas tu dia boleh bagi ubat untuk kasih bekukan darah tu. Okey, bekukan darah, stop pendarahan supaya pendarahan masa haid itu tidak berterusan. Okey. Tapi kadang-kadang kebiasaannya kita boleh dapat darah haid ni untuk kadang-kadang 1-2 hari keluar darah beku kan. Kalau sikit-sikit saja tak apa. Jangan banyak-banyak sebabnya itu tidak bagus. Okey, nanti kita boleh jadi anemia. Katakan kalau awak ada pesakit yang ada thalassemia. Thalassemia HB dia dalam 9-8 kan. So kalau you dapat anemia maka akan menjadi lebih teruk. Itulah dia bahayanya darah ketul. So macam Dr. Aisyah cakap, sepanjang period you kena ada darah haid hilang sampai 80 mil sahaja ataupun 100 mil saja maksimum. So you all kena pergi jumpa doktor next time kalau hilang darah. Doktor akan bagi apa? Dia akan bagi ubat tranexamic acid, dia akan bagi Ponstan. Ubat untuk stopkan darah haid kita ni, untuk kurangkan darah haid ni adalah Ponstan. Okay, tapi janganlah pergi beli dekat farmasi terus macam tu. Sebabnya doktor kena tengok juga ada alergi ke tak kan. Semua tu lepas tu baru dibagi Ponstan. Bagi doktor yang buat keputusan tu. Okey, dan benda ni bukannya sahaja bulan Januari, katakan period you kan. Dapat period bulan Januari, kadang-kadang bulan Februari tu pun akan dapat balik benda yang sama. March dapat balik benda yang sama. Mei dapat balik benda yang sama. Itulah dia. Okey, darah boleh keluar berketul-ketul dan anda ubat dia apa dia balik-balik Ponstan dengan apa saya cakap tadi? Ponstan dengan tranexamic acid sahaja. Itu sajalah yang kita boleh buat biasanya. Biasanya masalah ni dia akan menjadi okey selepas kita mengandung dan dapat anak. Itulah dia. Okey. Jadi sekarang pukul 10.30 malam dah. Masih lagi ada 1.1k viewers dekat Facebook, dekat TikTok dan juga 72 people dekat Facebook. So Dr. Aisyah nak cakap sikit lah. Dr. Aisyah, belah malam ni Dr. Aisyah tak free sangat lah. Kalau Dr. Aisyah kita buat live belah pagi, korang free tak? Nak tanya sikit, kalau pagi Dr. Aisyah buat dekat klinik, korang free tak? So kita nak tukar masa TikTok kita ke belah pagi, Facebook belah pagi. Okey tak? Boleh tak? Tak, kenapa tak boleh? Kerja pukul berapa yang korang free? Boleh malam malas lah. Dr. Aisyah nak tidur lah, nak spend time dengan anak lah. Sebab Dr. Aisyah nak change masa lah. Sebab macam letih sangat buat live malam-malam. Okay. But don't worry, Dr. Aisyah akan buat juga live di Facebook. So I prefer maybe I nak buat belah pagi tu. Yes, boleh kita buat Facebook, kita buat TikTok and Facebook live belah pagi. Sebabnya kenapa? Dr. Aisyah ada staff nak membantu dekat klinik. Jadi kalau kita buat belah pagi, best sikit kan. So malam ni kita boleh lah duduk spend time dengan family kan. Tu dia. Okay. So hari ni kita dah bercerita tentang apa? Umur kita mendapat haid. Okay. Dan yang kedua, apakah kitaran haid yang normal? Yang ketiga, warna darah haid yang normal. Kan? Yang keempat, kuantiti darah haid yang normal. Itu dia. Dan yang kelima, Dr. Aisyah tak cerita lagi tentang rawatannya lagi. Rawatan untuk darah haid tak cerita lagi. Siapa nak dengar? Macam mana kita nak merawat? Ini yang baru awal-awal. What about kalau darah haid banyak time umur 30, time umur 40, time umur 50. So jika anda nak tahu
tentang masalah darah haid yang banyak apabila usia kita 40 tahun ke atas, mesti ramai yang ada kan. Kita live hari Selasa pagi, boleh? Kita live hari Selasa pagi pukul 10.45 pagi lah, jom. Okey, Selasa ni 10.45 pagi, Dr. Aisyah akan live di TikTok dan juga live di Facebook. So untuk tu, korang kenalah sekarang lepas ni yang 1.1k dekat TikTok ni, korang pergi dekat Facebook, cari klinik pakar Aisyah. Selepas tu korang pergi like page Dr. Aisyah. Make sure you all like page Dr. Aisyah. So Dr. Aisyah akan ke udara live dekat Facebook juga. Okay, so that korang tak termiss. So korang dapat consultation daripada Dr. Aisyah. So sudah 1 jam kita ke udara bersama-sama. Adakah anda happy mendengar penjelasan daripada Dr. Aisyah malam ni? Cuba cakap dekat sana. Best tak live malam ni? Dapat tak ilmu baru? Dapat tak ilmu baru? Tak apa, kalau korang miss dekat TikTok tak apa. Ada dekat Facebook ada. So sebab malam ni susah sikit, I tak ada staff dekat rumah. Kalau dekat klinik kita dah ada staff. Jadi diorang boleh tolong. Lily ada, kakak ada, semua ada kan. So kita buat belah pagi, okey. So kita akan sambung hari Selasa ni, okey. 10.45